Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah video di WhatsApp saya. Judul atau tajuknya ialah 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia. Korang tahu? Saya tidak tahu nih. Oke, daripada penasaran, kita akan lihat sama-sama. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video. Ini nampaknya channelnya Fakta udah. Soalnya suaranya udah khas. Udah berapa kali saya reaction. Komen saja dekat bawah. Iya kan, Fakta. Suaranya khas. Dunia serba moden ini terdapat banyak barangan ataupun teknologi yang telah dicipta bagi memudahkan kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, Thermomix. Fakta kagum gila bila pertama kali tengok teknologi canggih ini, di mana ia akan memasak apa saja yang kita mahukan, di mana terdapat lebih 1000 resepi disediakan. Kita canggih hanya juga memasukkan bahan-bahan je. Tapi korang tahu tak, terdapat juga barangan harian yang kita gunakan sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri. Oh ya kah? Malah ciptaan ini juga turut digunakan di seluruh dunia. Oh, Oleh itu dalam amazing. video kali ini, Fakta akan senaraikan pelbagai barangan harian dan teknologi yang terkenal di seluruh dunia yang dicipta oleh orang Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom mulakan lawatan ke pameran. Dinosaurus selalu. 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Alat rebus telur separuh masak. Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan? Alat ini kebiasaannya dijumpai di kedai kopitiam, mama, hotel, mahupun rumah korang sendiri. Belum tahu saya, nggak tahu alatnya. Bagi memudahkan kita untuk menghasilkan telur separuh masak. Oh macam tu, ada alatnya. Sangka alat ini sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia. Datuk Hiu Ahkau mendapat idea untuk mencipta alat ini semasa beliau bekerja sebagai pengendali jentolak pada tahun 1973, di mana beliau dan pasukannya melakukan eksperimen cara-cara untuk merebus telur separuh masak. Saya sangka untuk merebus telur setengah matang itu cukup menggunakan kuali, akan tetapi di sini ternyata ada alatnya ya. Baru tahu saya men. Dan ternyata alatnya yang buat itu orang Malaysia. Baru tahu ini, perkongsian luar biasa ini. Oke, lah satu pilih lagi, setiga play. Yang sempurna untuk pantesan. Namun kalau korang nak tahu tingkat itunya pas oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur. Selain alat rebus telur, beliau juga ada mencipta alatan lain seperti alat penghalau nyamuk semula jadi, anti-moss dan soket pintar HAK, di mana soket ini tidak akan berfungsi jika palang atau plug tidak dimasukkan ke dalamnya. Terbaiklah. 9. Mesin stem cop getah. Sebelum wujudnya poliklon, kebiasaannya stem cop getah untuk cap gitu kan, sehingga seminggu, disebabkan idea Robert Young yang mengadaptasi teknologi percetakan yang beliau jumpa di Jepun. Maka terciptalah poliklon, iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah dengan kadar segera. Tahu, I know. Ciptaan ini telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1998 di Geneva. Selain poliklon, beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk, baja, inkubator telur dan alat untuk membolehkan orang buta menaim menggunakan telefon pintar, di mana alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya. 8. Telefon pintar orang buta. Masih alat ciptaan Robert Young, Real Vision Touch. Banyak kali ciptaannya dia ni. Membolehkan orang buta menggunakan telefon pintar dengan mudah dan pantas, di mana mereka boleh menaim sepantas orang yang boleh melihat telefon. Alat ini berfungsi dengan pengguna perlu memuat naik aplikasi Vision Touch yang terdapat di Google Play, di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin. Kemudian, pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditampal pada skrin telefon, di mana pada pelekat ini terdapat tanda yang bertepatan dengan susunan aplikasi Vision Touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti kedudukan papan kekunci pada skrin. Yang menariknya,
Alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan, menghantar mesej dengan cepat dan tepat, mengenal pasti kedudukan aplikasi di telefon mereka dan melayari laman web seperti Wikipedia dan portal berita. Hebat kan? Luar biasa. 7. Dinding Nehemiah. Dinding Nehemiah. Faktau Apa yakin korang mesti pernah nampak dinding ni. Lagi-lagi jika korang memandu di sebelah jamban. Dinding Nehemiah merupakan struktur yang terdiri daripada kepingan pernah tengok. berbentuk heksagon yang disusul mengikut susunan seperti sarang lebah. Sebelum diisi sering saya tengok. tanah, dinding ini dicipta untuk mengukuhkan tanah yang cerun. Semasa pembinaan jalan orang raya Malaysia di kawasan pegunungan, dinding yang dicipta oleh anak Malaysia, Dr. Nehemiah Lee ini diinspirasikan dari konsep arkitek Perancis. Saya berapa kali tengok lah dinding macam itu kawan-kawan ya. Dindingnya itu macam ada bentuknya gitu ya, kayak macam tadi di video ini ya. Oh ternyata yang buat ini anak dari Malaysia toh. Wow, luar biasa. Sungguh hebat ya. Oke, kita play lagi, 3 play. Henry Vidal, iaitu The Principle of Reinforced Earth. Apa yang lebih membanggakan, ciptaan ini bukan sahaja digunakan di Malaysia, malah turut diguna pakai di negara luar seperti Singapura, Indonesia, sering tengok saya Sri Lanka, di jalan-jalan India. Saya baru tahu loh ya Allah, ternyata orang Malaysia yang buat loh. Mesin air automatik. Siapa pernah guna mesin ni? Faktau selalu guna tau. Masuk duit 10 sen je, boleh dapat air 1 liter. Kalau korang nak tahu, mesin penapas jarang jumpa saya ini dicipta oleh seorang pereka tempatan, iaitu Oi Seng Chi, di mana ciptaannya telah membantu memudahkan ramai orang awam termasuk pelajar. Mesin penapis air ini kebiasaannya boleh dijumpai di kawasan lot kedai, perumahan dan juga di jarang jumpa saya di sini ya. Dulu-dulu sebelum ada mesin ini, kalau nak minum air kosong mesti kena masak air dulu. Lepas tu simpan banyak-banyak dalam botol. Kalau nak air sejuk, kena simpan dalam peti ais. Paling geram bila ada adik-beradik yang dah habis air tapi tak reti nak isi balik. 5. Kamera Lytro. Pernah tak bila korang suruh kawan korang ambilkan gambar tapi muka korang kabur? Pada tahun 2006, seorang profesor dari Universiti California yang juga merupakan orang Malaysia bernama Ren Eng telah mencipta sebuah kamera di mana korang tak perlu risau lagi kalau kawan korang tangkap gambar kabur. Kamera Lytro merupakan sebuah kamera plenoptik yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar walaupun setelah korang menangkapnya. Apa yang menakjubkan, kamera ini telah mendapat sambutan dari seluruh dunia sehingga ia dikatakan telah mengubah dunia sinematografi. Bangga betul rasanya. Bolehlah buat video TikTok banyak-banyak. Oh ternyata yang buat kamera autofocus itu dari Malaysia ternyata. Oh amazing man, banyak kali ya. Oh patut bersyukur kawan-kawan ya. Anak-anak bangsa Malaysia itu banyak menciptakan yang juga dipakai di seluruh dunia loh. Oh oke, kita play 3 play. TikTokan please. 4. Apa yang 4? Biodiesel musim sejuk. Dalam banyak-banyak pencipta di dalam video itu buat khusus orang-orang yang bukan orang ya, negara sejuk. Satu-satunya pencipta dari kaum wanita, Datuk Dr. Chu Yuen Mei merupakan orang Malaysia yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Hebatnya. Oh iya kah? Apa yang menariknya, bahan biodiesel yang akan beku pada suhu di bawah 15 darjah Celsius ini telah berjaya dihasilkan dengan kelebihan kali sejuk, di mana ia sesuai digunakan untuk negara yang beriklim sejuk. Siapa sangka semua kereta kini boleh bergerak menggunakan minyak sawit untuk menjaga alam sekitar yang lebih bersih pada tahun 2014. Nah, ini yang mau diterapin di Indonesia. Jadi nantinya Indonesia itu menggunakan biodiesel ya. Campurannya itu kelapa sawit. Dan ternyata biodiesel itu diciptakan oleh orang Malaysia.
Oh, luar biasa. Baru tahu, men. Aduh, perkongsiannya bagus sekali. Jadi sedikit banyak saya tahu ya. The best. Oke, kita lagi sudah play. Pengarah The Malaysian Palm Oil Board yang berasal dari Penang ini Oh, juga Penang, telah orang menerima Penang. anugerah The Merdeka Award. Tabiklah. 3. Sistem solar mikro. Apa lagi Kalau nih? korang tengok pemanas Oh, air I solar know. yang banyak digunakan sekarang, Ya, ya, mesti ya. korang fikir itu teknologi dari Jepun atau Hah? Amerika Syarikat kan? Percaya tak korang kalau fakta katakan teknologi Iya, yang sering di atas atap itulah, yang biasanya orang-orang kaya ya, orang-orang berduit ya, pakai itu. Itu yang menggunakan itu hampir seluruh orang dunia loh. Ini yang penciptanya orang Malaysia loh. Benda ini pasti sering terjumpa lah, apalagi khususnya di rumah-rumah orang kaya ya, yang berduit itu. Biasanya di atasnya itu ada. Oh, amazing man. Oke, let's play lagi, kita play. itu sebenarnya adalah dari Malaysia Iya. dan dicipta oleh seorang arkitek dari Malaysia, Wow. iaitu Teo Siang Tee. Sistem solar mikro atau pemanas air berkuasa solar Ya, ya, ya. merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memanaskan air untuk kegunaan harian dengan menggunakan cahaya matahari. Sering tengok kita mah. Idea ini bermula ketika Di Teo atap. berada di Himalaya, Nepal. Ketika beliau sedang membangunkan sebuah projek di kawasan pedalaman di mana projek itu memerlukan pemanas air yang boleh berfungsi tanpa elektrik. Dari situlah lahirnya idea untuk mencipta pemanas air solar ini. Pada awalnya, ramai yang meragui ciptaan Teo dan mereka mengatakan bahawa ia tidak boleh dilakukan. It could not be done because there were no solar water heaters in the world. Siapa sangka 10 tahun kemudian teknologi ciptaannya digunakan di seluruh dunia. Iya. Buset. 2. USB drive. Hah? Betul apa yang korang dengar? Fakta pun terkejut. USB drive atau lebih dikenali sebagai pen drive merupakan peranti bersaiz kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan boleh dibawa ke mana sahaja. Apa yang mengejutkan? Jelas kejut lah. Peranti yang sering kali kita gunakan Iyalah. lagi-lagi masa belajar. Boleh gila jadinya kalau hilang benda ni. Pastilah, data-datanya di situ. Dicipta oleh orang Malaysia dari Selangor, iaitu Puah Kin Seng. Orang Ia Selangor. dicipta pada sekitar antara tahun 1998 hingga 2000 oleh Puah yang memiliki sebuah syarikat elektronik di Taiwan yang bernama Phison Electronics. Walau bagaimanapun banyak syarikat yang mendakwa bahawa mereka merupakan pencipta pertama USB drive sehingga membawa kepada kes mahkamah. Kalau korang nak tahu, sebelum USB drive dicipta, kita menggunakan CD dan disket untuk menyimpan data. Fak tahu dulu pernah main game Pokemon dan disket tahu. 1. Pelitup muka. Pelitup muka? Seperti korang sedia maklum, zaman kita sekarang merupakan zaman di mana pelitup muka merupakan perkara yang wajib dipakai untuk melindungi diri kita dari virus berbahaya. Pernah tak korang terfikir siapa sebenarnya pencipta pelitup muka yang kita pakai sekarang ni? Pada tahun 1910 telah tular wabak Manchuria di barat laut China yang telah meragut 60,000 nyawa. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Lian-teh yang merupakan seorang doktor dari Malaysia untuk menyiasat penyakit tersebut dan ternyata ia tersebar melalui pernafasan manusia. Oleh itu, beliau telah mencipta topeng pembedahan khas dengan kapas dan kain kasar serta menambah beberapa lapisan kain untuk menapis udara, dan ciptaan beliau ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Termasuk sekarang nih. Hingga sekarang. Sejak dari itulah pelitup muka ciptaan beliau digunakan di seluruh dunia sehinggalah sekarang. Dr. Wu Lian-teh yang berasal dari Penang ini juga Penang lagi. anugerah Nobel dalam bidang fisiologi atau perubatan pada tahun 1935. Beliau juga merupakan penulis kepada buku yang bertajuk Plague Fighter, The Autobiography of a Modern Chinese Physician. Apa yang menariknya, pada 10 Mac 2021, Google telah memberikan penghormatan kepada beliau sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Bangga betul rasakan bila hasil ciptaan rakyat Malaysia diakui dan digunakan di seluruh dunia.
Ada tak lagi mana-mana hasil ciptaan Malaysia yang fakta terlepas pandang? Korang boleh komen di bawah. Dan mungkin fakta boleh buat part 2. Luar biasa, tak disangka-sangka. Yang pertama itu USB, lepas itu yang solar di atas itu untuk penghangat, lepas itu pelitup muka. Itu yang tak disangka-sangka ternyata ciptanya itu dari orang Malaysia itu sendiri. Tak kusangka, khususnya flash disk. Flash disk itu kan biasanya saya sangka itu dari Jepun. Pasti dari Jepun lah, apa-apa yang teknologi itu kan dari Jepun. Ini ternyata dari Malaysia loh. Lepas itu yang solar itu pelitup muka. Banyak men. Ternyata Malaysia itu banyak juga melahirkan anak-anak yang hebat. Contohnya yang tadi itu hebat-hebat tuh, bisa menciptakan segala sesuatu dan bahkan dipakai di seluruh dunia. Orang seperti ini kena dijaga betul-betul karena ini aset negara. Biasanya orang-orang pandai cerdas macam ini itu banyak yang mengincar, banyak yang ingin beli. Kita ambil contoh saja B.J. Habibie. Beliau itu pembuat pesawat. Saking pinternya, saking bijaknya, orang Jerman ingin membeli beliau loh. Karena beliau saking cintanya dengan Indonesia, maka dari itu ditolak mentah-mentah. Maka dari itu, orang-orang seperti ini harus dijaga betul-betul. Oke, di sini orangnya hebat-hebat banget ya, cerdas-cerdas. Wah, luar biasa sih. Oke, teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan selalu berdamai Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.